Selamat datang ke channel Cucong dan hari ini kita akan bincangkan rumusan bagi bab 3 matematik tingkatan 4 iaitu penakulan logik. Jadi bab ini sebenarnya adalah salah satu bab yang agak luar biasa kerana sepanjang bab ni kita tidak nampak banyak kiraan. Sebaliknya kebanyakan soalan dan juga jawapan tu adalah dalam bentuk ayat. Jadi untuk video kali ini kita akan bincangkan konsep-konsep yang kita sudah belajar daripada bab ini. Selepas tu kita akan kaji beberapa contoh yang saya ambil daripada praktis komprehensif buku teks. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat konsep yang pertama sekali. Jadi pertama sekali kita akan belajar untuk tentukan sama ada sesuatu situasi itu ialah pernyataan atau tidak. Jadi di sini kita akan diberi satu situasi sama ada dia dalam bentuk ayat atau dalam bentuk persamaan. Selepas tu kita perlu tentukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran tu maksudnya adakah kita dapat tentukan benar atau palsu. Jadi kalau dapat, barulahnya adalah pernyataan. Kalau tidak dapat bagi tahu sama ada yang benar atau palsu tu, itu bukan pernyataan. Dan sekiranya untuk pernyataan yang palsu tu, kita ada penyangkau. Dan penyangkau ini ialah bukti untuk sokong kenyataan palsu tersebut. Iaitu kita boleh bagi contoh lah kenapa kenyataan tersebut adalah palsu. Jadi ingat di sini penyangkau tu hanya wujud untuk kenyataan palsu sahaja. Jadi seterusnya kita akan lihat contoh untuk lihat macam mana soalan tu ditanya. Jadi arahan soalan tu adalah tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan. Jadi soalan A, keyboard mempunyai 6 permukaan. Jadi ini memang adalah satu pernyataan kerana ini adalah benar. Jadi untuk lihat pernyataan atau tidak, kita perlu tentukan nilai kebenaran lah, iaitu lihat adakah yang benar atau palsu. Kalau kita dapat bagi tahu dia adalah benar atau palsu tu, maka ni adalah pernyataan. Jadi soalan A itu adalah pernyataan. Lepas tu kita lihat pula untuk B. Selesaikan persamaan x kuasa 3 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Jadi soalan ni sebenarnya adalah satu arahan, tapi ini tidak dapat ditentukan benar atau palsu. Jadi ini adalah bukan pernyataan. Sebab kenapa? Sebab kita tidak dapat bagi tahu ini benar atau palsu. Jadi maksudnya tidak dapat ditentukan nilai kebenaran lah, makanya bukan pernyataan. Jadi untuk soalan C, setiap silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Jadi silinder tu anda perlu tahu memangnya ada satu permukaan lengkung saja dengan 2 tapak yang rata. Jadi ini adalah palsu. Maka ini adalah pernyataan. Kerana kita dapat bagi tahu ini adalah palsu. Dan maksudnya kita dapat tentukan nilai kebenarannya lah. Jadi untuk soalan D pula, jangan lupa bawa buku kerja esok. Sama juga ini adalah satu arahan. Kita tidak tahu benar atau palsu. Maka ini bukan pernyataan. Jadi setiap kali kita nak tentukan sama ada satu situasi itu adalah pernyataan atau tidak tu, kita perlu tentukan nilai kebenaran dahulu, iaitu kita dapat tentukan sama ada dia adalah benar atau palsu. Kalau tidak dapat tu maksudnya dia bukan pernyataan lah. Jadi untuk soalan E itu dia tukarkan kepada persamaan. Jadi di sini memang kita tidak dapat tentukan adakah benar atau palsu lah. Maka ini bukan pernyataan. Macam tu. Jadi untuk soalan F pula kita lihat. Ini apabila kita kembangkan tu, kita memang akan dapat hasil tu A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maka ini adalah benar, maka ini adalah pernyataan. Macam tu. Jadi kita mesti kena bagi tahulah adakah dia ada benar atau palsu. Maksudnya ada nilai kebenarannya lah. Barunya adalah pernyataan. Jadi itulah contoh soalan untuk konsep yang pertama, iaitu tentukan sama ada satu situasi itu adalah pernyataan atau bukan. Dan macam mana kita tentukan tu adalah kita boleh bagi tahu adakah yang benar atau palsu, iaitu nilai kebenarannya lah sebelum layak untuk jadi pernyataan. Jadi begitulah untuk contoh satu ni. Mari kita lihat konsep yang kedua. Jadi konsep kedua pula kita akan belajar tentang penafian pernyataan, iaitu macam mana kita menafikan suatu pernyataan. Jadi di sini kita akan libatkan dua perkataan, iaitu sama ada tidak atau bukan. Dan di sini saya dapati tidak tu biasanya akan digunakan di depan kata kerja lah, iaitu suatu tindakan. Contohnya tidak sama dengan, tidak lakukan sesuatu dan sebagainya. Manakala untuk bukan pula, dia akan biasanya di depan kata nama. Contohnya bukan faktor, bukan nombor perdana dan sebagainya. Jadi selepas penafian tu, nilai kebenarannya akan berubah lah, iaitu daripada pernyataan yang benar tu akan jadi pernyataan yang palsu, manakala untuk yang palsu tu akan jadi benar pula.
Dan untuk penafian juga ada satu simbol lah. Simbolnya seperti ombak, iaitu dipanggil sebagai tilde. Jadi ini akan nampak semasa kita lihat bahagian implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif itulah. Jadi itulah dipanggil sebagai penafian. Jadi inilah konsep kedua. Jadi untuk konsep kedua ni sebenarnya agak mudah saja. Jadi di sini saya tak sediakan contoh lah. Jadi kalau anda nak lihat contoh tu, anda boleh rujuk video saya yang lepas. Jadi seterusnya kita sambung kepada konsep yang ketiga pula, iaitu dipanggil sebagai pernyataan majmuk. Jadi untuk pernyataan majmuk tu maksudnya adalah pernyataan yang lebih daripada satu lah. Maksudnya kita akan gabungkan dua pernyataan sekurang-kurangnya. Dan di sini kita akan libatkan dua perkataan, iaitu dan dengan atau. Jadi untuk dan atau tu kita akan gabungkan dua kenyataan tu jadi satu lah. Dan di sini apa yang penting adalah semasa kita tentukan nilai kebenaran tu, apa akan berlaku apabila kedua-dua pernyataan tu benar atau palsu. Jadi untuk dan tu dia hanya akan benar kalau kedua-dua pernyataan yang digabung tu adalah benar. Manakala untuk atau tu dia hanya palsu kalau kedua-dua pernyataan yang digabung tu adalah palsu. Maksudnya kita akan ada 4 situasi itulah. Jadi anda boleh kaji jadual tu. Jadi di sini saya hanya bagi rumusan saja. Untuk dan tu dia hanya akan benar apabila kedua-dua pernyataan yang digabungkan tu adalah benar. Manakala untuk atau tu dia hanya akan palsu kalau kedua-duanya adalah palsu. Jadi seterusnya mari kita kaji contoh untuk lihat macam mana soalan tu ditanya. Jadi contoh di sini, tentukan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Jadi kita perhatikan ini pernyataan majmuk tu adalah gabungan dua pernyataan atau lebih itu dengan gunakan perkataan dan dengan atau. Jadi di sini untuk soalan A itu kita akan perhatikan di sini perkataan yang digunakan tu adalah dan. Jadi kita kena semak dahulu satu persatu pernyataan tu adakahnya benar atau palsu. Jadi 206 tu adalah 64. Jadi ini adalah benar lah. Jadi kalau anda nak semak tu, anda boleh tekan kalkulator tu. Dan 2 darab 6 tu sama dengan 26. Jadi jelas sekali yang kedua tu adalah palsu lah. Sebab kenapa? 2 darab 6 tu sepatutnya adalah 12 lah dan bukannya 26. Dan disebabkan di sini adalah gunakan perkataan dan untuk gabungkan dua-dua pernyataan ni, maka ini adalah palsu. Kerana untuk dan tu dia hanya akan benar kalau kedua-dua pernyataan yang digabungkan tu adalah benar. Jadi untuk soalan B pula kita perhatikan perkataan yang digunakan tu adalah atau. Jadi kita kena semak satu persatu adakah setiap pernyataan tu benar atau palsu. Jadi 90 darab dengan 80% adalah 70. Jadi ini adalah palsu. Sebab kenapa? Sepatutnya adalah 72 lah. Lepas tu 8 darab 8 darab 8 adalah 324. Ini pun adalah palsu. Sebab kalau anda tekan kalkulator tu, dia sepatutnya adalah 512. Maka ini adalah palsu. Sebab kenapa? Sebab ini adalah atau. Atau tu hanya akan palsu kalau kedua-dua pernyataan yang digabungkan tu adalah palsu. Jadi begitulah untuk contoh bagi konsep yang ketiga ni, iaitu pernyataan majmuk. Jadi anda mesti kena faham bila masanya akan jadi benar, bila masanya akan jadi palsu untuk perkataan dan dengan atau tu. Jadi begitulah untuk konsep yang ketiga. Mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk konsep yang keempat pula adalah implikasi, iaitu kita akan perhatikan jika P maka Q. Jadi P ini dipanggil sebagai anti-jadian, iaitu sebelum berlaku, dan Q itu dipanggil sebagai akibat. Jadi inilah duanya. Jadi jika P maka Q. Jadi untuk nilai kebenaran implikasi itu dia hanya akan palsu apabila Q palsu sahaja. Maksudnya kita lihat kepada akibat lah. Kalau akibat sahaja yang palsu, dia akan jadi palsu. Macam tu. Jadi di sini kita lihat pula untuk kita punya implikasi itu ada juga jenis yang kedua, iaitu gunakan jika dan hanya jika. Jadi untuk perkara ini anda mesti kena faham bila masa jika dan hanya jika tu boleh digunakan. Iaitu dia hanya boleh digunakan apabila anti-jadian dan akibat tu boleh diterbalikkan. Maksudnya sebelum kita dapat gunakan jika dan hanya jika tu, kita sepatutnya boleh nampak kita punya implikasi jika P maka Q, dan dia boleh diterbalikkan iaitu jika Q maka P. Biasanya soalan tu suka terbalikkan, iaitu dia bagi satu jika dan hanya jika tu, minta anda binakan dua implikasi yang berasingan. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita hanya perlu terbalikkan kita punya antijadian dan juga akibat, macam tu aja. Jadi mari kita kaji satu contoh.
Jadi contoh di sini, bina dua implikasi yang sesuai bagi setiap implikasi berikut. Dan di sini kita perhatikan apakah jenis implikasi itu dia gunakan jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika itu digunakan hanya apabila antijadian dan akibat tu boleh diterbalikkan. Maka di sini kita hanya perlu tuliskan dua implikasi yang berhasilkan dengan ini di depan, ini di belakang, lepas tu terbalikkannya punya kedudukan sahaja. Jadi yang pertama tu jika, jadi kita salin balik saja. Jadi soalan macam ni pernah keluar dalam SPM yang dahulu lah. Jadi agak mudah aja. Jadi kita salingkan ini, maka sifar 0.2 darab dengan 30 adalah 6. Jadi untuk implikasi yang kedua pula, kita hanya sekadar salinkan antijadian dengan akibat tu terbalik. Lepas tu kita salingkan depan, maka 20% daripada 30 adalah 6 atau ialah 6. Macam tu sahaja, agak mudah saja. Jadi anda hanya perlu teringat jika dan hanya jika tu boleh digunakan kalaulah kita antijadian dan akibat tu boleh diterbalikkan, maka kita boleh tuliskan dua implikasi daripada jika dan hanya jika itulah. Jadi begitulah untuk contoh ini. Mari kita lihat yang seterusnya. Jadi daripada implikasi itu dia boleh bagi kepada akas, rongsangan dan kontrol positif. Jadi untuk bahagian ni anda mesti kena ingat hubungan antara satu sama lain. Jadi di sini implikasi itu adalah pernyataan yang asal, iaitu jika P maka Q. Jadi untuk akas tu dia akan diterbalikkan daripada implikasi itu. Maksudnya kita akan terbalikkan kita punya antijadian dengan akibat. Jadi di sini untuk akas tu adalah jika Q maka P. Lepas tu anda perlu faham pula rongsangan tu adalah penafian daripada implikasi. Maksudnya kita akan gunakan perkataan tidak atau bukanlah, iaitu apa yang kita belajar dalam konsep kedua tu dalam bahagian rongsangan dan kontrol positif tu. Jadi di sini anda boleh ingatkan dengan gunakan singkatan, iaitu ini adalah IS. Lepas tu akas tu adalah AK. Jadi kontrol positif tu adalah sebenarnya penafian bagi akas. Jadi itulah hubungan antara implikasi, akas, rongsangan dan kontra positif. Jadi seterusnya mari kita lihat contoh pula macam mana soalan tu ditanya. Jadi contoh di sini tulis pernyataan yang diminta dalam kurungan bagi setiap yang berikut dan tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan justifikasi anda. Jika alfa dan beta adalah dua sudut pelengkap, maka alfa dan beta sama dengan 90 darjah. Jadi di sini ini adalah yang asal, maka kita perlu tahu is AK. Jadi anda perlu tahu kalau kita nak akas tu, maksudnya kita kena terbalikkan kita punya antijadian dengan akibat tu. Jadi kita hanya tuliskan jika kita terbalikkan dengan akibat tu ke depan dan kita punya antijadian ke belakang. Jadi hanya salin balik sajalah. Jadi yang penting adalah anda perlu faham hubungan antara satu sama lain. Jadi di sini kita nak tentukan nilai kebenarannya, kita akan lihat adakah semua tu adalah benar atau palsu. Jadi alfa tambah beta tu adalah 90, maka alfa dan beta tu adalah dua sudut pelengkap. Jadi di sini kini memang adalah benarlah. Jadi nilai kebenarannya adalah benar, maka di sini kita tak perlu bagi apa-apa justifikasi lah sebabnya memang benar. Jadi untuk soalan B pula, jika tabdiu lebih besar daripada 20, maka tabdiu lebih besar daripada 30. Jadi anda perlu tahu di sini adalah implikasi ISAK. Maksudnya untuk kontrol positif tu kita perlu penafian untuk akas. Jadi akas tu akan terbalikkan ni dahulu. Jadi apabila kita nak kontrol positif yang lebih besar tu akan terbalik tanda tu jadi kurang atau sama dengan. Jadi kita akan tulis semula jika, jadi ingat kita perlu terbalikkan tabdiu kurang atau sama dengan 30, maka tabdiu kurang atau sama dengan 20. Jadi kenapa yang macam tu? Sebab anda perlu faham akas tu akan terbalikkan kita punya implikasi, iaitu untuk kita punya akibat dan antijadian tu akan tukar tempat. Lepas tu kontrol positif tu adalah penafian bagi akas. Itulah kenapa kita perhatikan
tanda ketaksamaan tu sudah berubah. Daripada yang lebih besar tu, dia jadi kurang atau sama dengan. Macam tu. Jadi kita kena semak kebenaran tu. Adakah ni benar ke tidak? Jadi macam mana kita tentukannya benar ke tidak tu, kita boleh masukkan satu nombor lah. Jadi kalaulah kita masukkan nombor tu, di mana kalau kita letakkan 25 lah. Katakan kita minta view tu letak 25. Maka untuk yang depan tu jadi benar. Tapi yang belakang ni adalah palsu. Jadi ini adalah palsu. Jadi kita boleh bagikan satu justifikasi lah. Kerana apabila nombor W tu, apabila W lebih besar daripada 20, W itu akan kurang daripada 30. Tapi W itu akan lebih besar daripada 20. Jadi yang bahagian akibat tu sudah silap atau sudah palsu lah. Contohnya kita gunakan 25. Asal kita gunakan nombor yang lebih besar daripada 20 tu sudah tidak benar. Macam tu. Jadi ini adalah palsu. Jadi anda boleh gunakan mana-mana contoh nombor daripada 21 sampai ke 30 lah untuk buktikan kontrapositif untuk pernyataan ni adalah palsu. Macam tu untuk contoh ini. Jadi anda perlu faham di sini kena ingat ISAK itu supaya anda dapat tentukan pernyataan implikasi yang asal tu dahulu. Lepas tu macam mana kita wujudkan untuk akas, songsangan atau kontrapositif tu. Jadi anda hanya dapat tuliskan kalau anda tahu hubungan antara satu sama lain lah. Jadi begitulah konsep ini. Jadi mari kita lihat yang seterusnya, iaitu kita akan lihat pula untuk hujah. Jadi untuk hujah itu sebenarnya adalah bahagian kedua untuk bab ini, di mana kita boleh bahagikan hujah itu kepada dua bahagian, iaitu hujah deduktif dengan hujah induktif. Jadi untuk hujah deduktif tu anda perlu tahu dia adalah daripada premis umum menghasilkan kesimpulan khusus. Jadi di sini saya ajar anda macam mana untuk buat singkatan, iaitu kita gunakan DUK. Jadi you tahu DUK. Jadi kalau anda nak ingat tu boleh gunakan duduk lah, duduk. Jadi gunakan perkataan yang belakang ni DUK itu untuk ingat deduktif tu adalah daripada premis umum kepada kesimpulan yang khusus. Manakala untuk induktif pula, dia akan daripada premis yang khusus tu menghasilkan kesimpulan yang umum. Jadi sama macam tadi, kita akan gunakan huruf yang pertama ni untuk ingat, iaitu ikut. Jadi kita gunakan ikut ni. Ikut ni maksudnya adalah daripada untuk hujah induktif tu kita gunakan premis khusus untuk hasilkan kesimpulan umum. Jadi itulah macam mana kita bezakan antara dua hujah ni. Jadi seterusnya kita lihat hujah deduktif pula. Kita dapat untuk tentukan adakah ia adalah sah dan juga munasabah tu. Untuk lihat sah tu kita perlu uji daripada segi bentuk tu. Dan kita sebenarnya ada 3 bentuk. Bentuk satu tu adalah semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Bentuk dua tu adalah jika P maka Q. Maka dia akan gunakan P adalah benar, Q adalah benar. Dan bentuk 3 tu adalah jika P maka Q, tapi untuk premis kedua tu dia gunakan bukan Q. Dan akhir sekali untuk kesimpulan dia akan gunakan bukan P. Jadi anda mesti kena pastikan dia ikut bentuk ini baru anda dapat katakannya adalah sah. Lepas tu untuk munasabah pula adalah kita kena semak adakah semua premis dan juga kesimpulan adalah benar atau tidak. Jadi kalau salah satunya adalah palsu, makanya tidak munasabah lah. Dan di sini juga ada satu pembetulan kesilapan buku teks yang hanya dapat kita perhatikan pada buku bersih DLP, tapi belum lagi nampak untuk BM. Jadi kalau tidak sah tu sebenarnya dia adalah terus tidak munasabah. Maksudnya kalau dia tidak ikut bentuk tu sebenarnya dia sudah tidak munasabah lah, walaupun setiap premis dan kesimpulan tu adalah benar. Jadi anda kena ingat pembetulan bahagian ni ya. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh ni lengkapkan hujah berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Jadi di sini untuk yang soalan A itu adalah semua faktor bagi 4 ialah faktor bagi 8. Jadi ini sebenarnya adalah semua A ialah B. Lepas tu dia akan wujudkan C ialah A, maka kita hanya perlu tuliskan C ialah B. Jadi kita akan tuliskan 2 ialah salinkan B iaitu faktor bagi 8. Macam tu.
Jadi bagi 8 macam tu sahaja. Jadi kita hanya sekadar perlu ikut kita punya bentuk yang iaitu A ialah B, C ialah A, C ialah B. Macam tu. Jadi untuk soalan B pula kita perhatikan jika X sama dengan 5 maka 2X tambah 8 sama dengan 18. Jadi di sini apa yang kita perhatikan ini adalah jika P maka Q. Dan kita perhatikan kesimpulan itu adalah Q. Masa kita hanya perlu tuliskan kita punya P iaitu X sama dengan 5. Macam tu. Jadi hanya sekadar ikut bentuknya sahaja. Jadi di sini adalah jika P maka Q. Jadi P lepas tu Q iaitu bentuk 2 lah. Jadi begitulah untuk hujah deduktif ni. Jadi mari kita lihat akhir sekali iaitu hujah induktif. Jadi untuk hujah induktif tu pertama sekali apa yang kita perlu tentukan adalah kita perlu tentukan nilai kebenaran kesimpulan. Sebab untuk hujah induktif tu sebenarnya adalah gunakan ikut iaitu daripada premis yang khusus tu untuk tentukan satu kesimpulan yang umum. Jadi kita akan terus lihat kita punya kesimpulan yang umum tu adakahnya benar atau palsu. Kalau ia benar dia akan pergi ke bahagian kuat dan kita akan semak sama ada semua premis itu adalah benar atau tidak. Kalau semua benar tu dia akan meyakinkan. Kalau ada premis yang palsu tu dia jadi tidak meyakinkan. Manakala kalau kita punya kesimpulan tu adalah palsu, dia akan terus pergi ke bahagian lemah dan tidak meyakinkan lah. Jadi begitulah untuk hujah induktif. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contoh di sini adalah bina satu kesimpulan secara induktif kepada pola nombor berikut. Jadi di sini sebenarnya kita mau lihat daripada premis yang khusus ni iaitu satu situasi tu untuk bentukkan satu kesimpulan yang umum dalam bentuk algebra. Jadi di sini macam mana kita buat tu sebenarnya kita akan lihat apakah perubahan nombor tu. Jadi bahagian perubahan tu kita akan gantikan dengan huruf lah iaitu di sini. Jadi kita hanya setakat tuliskan n kuasa 2 tolak dengan 5. Lepas tu kita ambil n tu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Macam tu sahaja. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk ungkapan algebra macam tu lah. Jadi untuk soalan B pula kita perhatikan cara yang sama juga. Kita cuba perhatikan yang kekal tu kita biarkannya kekal. Kita hanya wakilkan yang berubah tu dengan huruf N. Jadi di sini yang berubah tu adalah kuasanya di sini. Iaitu kuasa sifar 1, 2, 3 macam tu. Jadi kita akan tulis semula 2 kuasa N tambah 3. Dengan kita punya N tu bermula daripada sifar 1, 2 dan sebagainya. Macam tu. Jadi itulah contoh soalan yang saya dapati daripada buku teks lah. Jadi ada lagi banyak jenis soalan yang belum saya sempat untuk bincangkan dalam video ini. Kalau anda nak rujuk tu anda boleh rujuk video saya yang lepas lah untuk lebih teliti dengan setiap jenis soalan yang mungkin. Jadi begitulah untuk rumusan bab 3 tingkatan 4 ni iaitu tentang penakulan logik. Jadi bab ni sebenarnya agak panjang tapi sebenarnya dalam tu adalah agak menarik lah sebab kita sebenarnya belajar agak banyak konsep. Jadi anda mesti kena telitikan konsep tu dan lepas tu cuba banyak latihan lah supaya anda faham apa yang diminta oleh soalan tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.